Persoalan kepada setiap kali pesakit datang ke klinik buat kali yang pertama, sekiranya pesakit itu memerlukan rawatan kemoterapi. Kemoterapi adalah salah satu rawatan yang diperlukan oleh pesakit kanser. Tidak bermakna semua pesakit memerlukan kemoterapi. Hanya yang perlu sahaja kita akan memberi rawatan kemoterapi. Tapi banyak pendapat yang kurang tepat, banyak fahaman yang kurang tepat berkenaan dengan kemoterapi sehingga menimbulkan kerisauan yang berlebihan kepada pesakit-pesakit apabila mereka mendengar berita-berita yang kurang tepat berkenaan dengan kemoterapi. Kemoterapi ini adalah proses di mana kita memberi suntikan. Kebanyakan kemoterapi adalah bentuk suntikan, seperti kita masuk drip air. Ada juga kemoterapi dalam bentuk ubat makan, bergantung kepada indikasi, kepada jenis kanser yang kita boleh beri rawatan tersebut. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kemoterapi terdapat banyak jenis ubat. Dia bukan satu ubat yang mewakili proses kemoterapi. Jadi kita mempunyai sekurang-kurangnya lebih daripada 50 jenis ubatan kemoterapi ataupun ubatan anti-kanser. Setiap ubatan itu mempunyai profil kesan sampingan yang berbeza, tak sama. Ada kemoterapi yang diistilahkan sebagai keras, maksudnya mempunyai kesan sampingan yang tinggi. Ada juga kemoterapi yang lembut, di mana mempunyai kesan sampingan yang rendah. Bagaimana doktor kanser memilih ubat yang sesuai? Ia berdasarkan pada bukti saintifik, bukti di jurnal. Contohnya kalau kanser payudara, kemoterapinya sekian-sekian. Kalau kanser usus, kemoterapinya sekian-sekian. Tidak sama. Jadi kalau kita cuba membuat generalization, buat pandangan umum tentang kemoterapi, dia menjadi kurang tepat. Berkenaan dengan kesan sampingan yang lazim yang biasa jadi pada pesakit adalah, kalau dari segi ubatan suntikan, biasanya kesan sampingan kemoterapi yang biasa lazim terjadi adalah keletihan. Keletihan berlaku bermula pada hari ketiga selepas menjalani rawatan kemoterapi. Biasanya keletihan ini akan berpanjangan untuk 2 hingga 3 hari. Dan kemoterapi ini diberi biasanya dalam selang 2 minggu, selang 3 minggu. Justru pesakit merasai kesan sampingan daripada kemoterapi biasanya hanya dalam minggu pertama rawatan. Minggu kedua dan minggu ketiga rawatan, pesakit sihat seperti biasa jika tidak ada komplikasi yang serius. Selain daripada yang dikhawatiri adalah muntah. Memang benar kemoterapi boleh membuatkan pesakit rasa loya, muntah dan sebagainya. Tetapi sekarang ini, dalam zaman sekarang ini, sudah banyak ubat-ubatan yang kita boleh beri kepada pesakit sebelum memulakan rawatan kemoterapi yang boleh mengelak muntah. Ada ubat yang boleh mengurangkan risiko muntah sampai 90%. Sekiranya contohnya untuk kanser payudara, kalau ubatan pada zaman dahulu, muntah itu diterima sebagai sesuatu yang normal selepas rawatan kemoterapi. Sekarang ini, jika muntah untuk rawatan kanser payudara, sudah jarang-jarang kita dengar pesakit mengalami muntah. Ini kerana ubatan telah makin lama makin baik, rawatan kemoterapi semakin lama semakin canggih. Jadi contohnya kalau pengalaman kita di Pantai Sungai Petani, dalam 20 orang pesakit yang menjalani rawatan kemoterapi kanser payudara, biasanya hanya seorang atau 2 sahaja yang muntah. 18 ke 19 orang pesakit bebas dari muntah. Ada juga kesan sampingan yang lain, keguguran rambut. Keguguran rambut itu boleh berlaku, tetapi bukan untuk semua jenis kemoterapi. Ada ubat kemoterapi yang tidak gugur rambut. Ada yang ubat kemoterapi yang gugur rambut sepenuhnya. Dari segi prioriti kita masih memilih ubat yang paling berkesan untuk pesakit untuk melawan kanser.
Jadi bukan untuk kita memberi prioriti kepada gugur rambut atau tidak. Sekiranya bukti saintifik mengatakan kita boleh memberi pilihan kepada pesakit, ubat ini, ubat sekian-sekian boleh gugur rambut, ubat ini tidak boleh gugur rambut, dan keberkesanan dia sama, jadi kita akan memberi pilihan kepada pesakit. Tapi sekiranya ubat yang gugur rambut itu keberkesanannya lebih tinggi dari ubat yang tidak gugur rambut dalam mengawal kanser, kita akan sarankan pesakit untuk masih menjalani rawatan ubat yang gugur rambut. Yang gugur rambut ini bukan permanen, bukannya kekal. Biasanya dalam 2 bulan selepas habis rawatan kemoterapi, rambut akan tumbuh semula biasanya. Selain itu, pesakit akan kurang selera makan sewaktu mengalami keletihan selepas kemoterapi, dan pesakit juga akan mengalami perubahan dari rasa, taste, iaitu berbeza. Setengah orang tidak boleh makan nasi sebagai contoh, jadi perubahan diet itu harus berlaku, dan pesakit boleh mencuba makanan-makanan yang lain untuk menambah selera. Dan sebenarnya masalah selera itu hanya berlaku 3 ke 4 hari dalam tempoh julat 3 minggu tersebut. Masalah yang lain yang kecil yang boleh terjadi lepas rawatan kemoterapi, sembelit, cirit birit, ulcer mulut, dan perubahan pada kulit pesakit, sakit jadi risau, kuku menjadi gelap, kulit menjadi gelap. Itu semua adalah temporary, maksud dia bukan yang kekal, sementara sahaja. Selain daripada kesan sampingan ini, kita panggil kesan sampingan yang biasa terjadi tetapi tidak berbahaya, ada juga kesan sampingan yang jarang terjadi, boleh menjadi berbahaya, yang kita sentiasa maklumkan kepada pesakit sebelum menjalani rawatan, supaya jika ada mana-mana simptom yang merisaukan, pesakit mendapat rawatan secepat mungkin. Salah satu risiko yang serius yang perlu diambil perhatian oleh pesakit kanser sewaktu menjalani rawatan kemoterapi adalah demam. Demam selepas kemoterapi tidak boleh dirawat dengan cara yang sama dibandingkan dengan demam orang yang tidak menjalani kemoterapi. Terdapat satu istilah dinamakan sebagai neutropenic fever ataupun neutropenic sepsis, di mana darah putih pesakit menjadi terlalu rendah. Sistem pertahanan badan, defense sistem badan kita menjadi lemah, dan dia membenarkan kuman-kuman yang tidak biasa menyerang badan untuk menyerang badan. Justru pesakit-pesakit selepas kemoterapi tidak boleh merawat demam dengan memakan ubat-ubat anti demam seperti Panadol sesuka hati, tidak boleh. Sekiranya pesakit mengalami sebarang demam selepas kemoterapi, pesakit perlu segera pergi ke Jabatan Kecemasan di hospital paling dekat dengan pesakit untuk menjalani pemeriksaan. Biasanya doktor akan di Jabatan Kecemasan akan buat assessment, penilaian untuk melihat sama ada pesakit itu stabil atau tidak, dan pesakit biasanya akan membuat ujian darah. Sekiranya ujian darah menunjukkan darah putih pesakit normal, pesakit dibenarkan balik dengan ubat-ubatan, termasuklah ubat paracetamol, Panadol. Sekiranya darah putih rendah, maka pesakit perlu dimasukkan ke ward untuk rawatan antibiotik. Ini adalah penting kerana sewaktu darah putih rendah, sistem pertahanan badan hampir kosong, memerlukan rawatan antibiotik untuk membantu badan melawan kuman-kuman yang menyebabkan demam tersebut. Jarang terjadi demam selepas kemoterapi, tetapi ini dipanggil jarang tetapi penting, rare but important side effect. Jarang tapi penting yang doktor harus sebut kepada pesakit. Selain daripada demam, antara kesan sampingan yang jarang tetapi penting yang perlu pesakit tahu adalah terdapat risiko lebih kurang 1% untuk serangan jantung dan stroke
sekiranya menjalani rawatan kemoterapi. Justru semua pesakit akan dinilai oleh doktor pakar kanser sama ada pesakit itu sesuai untuk menjalani rawatan kemoterapi ataupun tidak. Antara ujian-ujian yang mungkin dilakukan oleh doktor pakar kanser adalah untuk memeriksa jantung dengan melakukan ujian ECG dan ekokardiogram. Pesakit juga jika perlu akan mendapat penilaian dari doktor pakar perubatan jantung sekiranya terdapat sebarang ketaktentuan berkenaan kestabilan pesakit untuk menjalani rawatan kemoterapi dari segi jantung. Kita meminimalkan risiko untuk pesakit mendapat serangan jantung ataupun stroke dengan melakukan penilaian sebelum memulakan rawatan kemoterapi. Jadi risikonya rendah, hanya 1%, tetapi kita tidak mengambilnya sambil lewa. Jadi kita kalau boleh mahu risikonya jauh lebih rendah daripada 1%. Dan insyaAllah, Alhamdulillah, pengalaman kita setakat ini pesakit tidak ada menghadapi komplikasi yang tersebut kerana penilaian yang dilakukan sebelum menjalani rawatan kemoterapi, di mana pesakit akan menjalani ujian-ujian yang dimaksudkan dan berjumpa dengan doktor pakar perubatan jantung sebelum memulakan rawatan kemoterapi jika perlu. Untuk kaum wanita, rawatan kemoterapi boleh menjejaskan kitaran haid. Untuk kedua-dua kaum wanita dan lelaki, ia boleh menyebabkan ketidaksuburan ataupun kurang subur. Namun begitu, bukan semua ubatan akan menyebabkan kesan-kesan sampingan tersebut. Ada ubatan yang tidak menjejaskan, ada ubatan yang menjejaskan. Sekiranya pesakit memerlukan ubatan yang boleh menyebabkan kurang subur, untuk menyelamatkan nyawa pesakit, ada kaedah-kaedah yang boleh dilakukan sebelum menjalani rawatan kemoterapi. Sebagai contoh, untuk lelaki kita melakukan sperm banking, menyimpan sperma sebelum menjalani rawatan kemoterapi. Justru ini adalah antara kesan-kesan sampingan yang doktor sebutkan tadi, mula-mula tadi adalah yang biasa terjadi, lazim terjadi, dan juga kesan sampingan yang rare but important, jarang terjadi tapi penting untuk pesakit tahu. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan kesan sampingan kita.